Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa mayyazahu misa'il khalqi bil khilafati. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yarhamuni wa yarhamukumullah. Kita sedang berada dalam suatu penghidupan yang rata-rata orang mengetahui semua barang mahal. Ikan mahal, makanan naik, minyak naik, mahal. Cuma satu yang murah. Dan yang murah ini orang tak tahu. Tapi saya tahu. Yang murah sekarang ini ialah nyawa manusia. Murah sangat. Orang bunuh orang mudah sangat. Orang bunuh anak mudah sangat. Campak anak sana sini mudah sangat. Di luar negara, jika di Gaza itu mudah sangat bunuh orang. Bunuh. Kita pun kalau boleh nak bunuh orang pun tembak mati. Mudah ya. Syakir perompak tembak mati bergelimpangan. Dan tidak ada sebarang tindakan seolah-olahnya nyawa itu amat murah. Sedangkan Allah turunkan agamanya, syariatnya, yang salah satu daripada tujuan utama agama Allah turun kepada manusia ini nak menjaga nyawa manusia. Itu satu di antaranya. Kita dah 5 kan yang dipanggil dengan maqasid syariah. Itu kita dah dengar banyak kali dah. Jadi saya nak ulaskan sebelum masuk dalam tajuk pada hari ini. Antara tugas, antara tujuan utama agama Allah Ta'ala ini, kalau orang laksanakan tuntutan agama, melaksanakan undang-undang agama Allah, Allah jaminkan, salah satunya menjamin nyawa manusia dia akan menjadi mahal. Dia tak murah macam tadi itu. Sebab tu maka sekurang-kurang kita boleh faham Islam meletakkan bahawa hatta kalau orang membunuh orang lain dengan tidak sengaja, nampak macam rosa tapi tembak kena orang, kerana marah sangat buruk duk makan buah durian dia tu, bawa senapang tengok asalkan goyang pokok tembak, apanya kawan curi buah durian. Itu dipanggilkan bunuh dengan tidak berniat dan tidak sengaja. Yang ini pun tu, waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah mu'minah wadiyatin musallamatin ila ahliha. Yang membunuh orang dengan tidak sengaja, bunuh dengan cara tersalah, dia kena bayar. Pertama, merdekakan seorang hamba yang beriman. Kalau tak ada, ambil yang kedua, dia kena bayar diat. Diat banyak mana? 100 ekor unta, ataupun nilai yang sama dengan 100 ekor unta. Dari zaman Nabi pun 100 ekor unta, sampai sekarang pun 100 ekor unta. Unta seekor RM3,000 ke RM5,000. Kerbau kita pun RM3,000 ke RM4,000.
Kalau ambil 3,000 sahaja, mana 300,000 ringgit, itu bagi bunuh yang tidak sengaja. Saya nak kaitkan, nak abang kata, gunanya Allah letakkan balasan kepada orang yang melakukan kesalahan ini untuk memberi peringatan, pengajaran, mauizah kepada orang. Itu baru hukum dunia baru. Nilai tinggi, mahal. Tak macam sekarang langsung tak ada nilai. Bunuh orang, orang tu mati, pembunuh jika disabitkan, dia masuk penjara, apa dapat kepada orang yang, keluarga yang dibunuh? Ada yang kedua, Allah beritahu kepada kita, kalau waman qatala mu'minan muta'ammidan, sesiapa yang membunuh seorang mukmin yang muta'ammid, yang dibuat dengan cara sengaja bunuh, macam bunuh anak tu, sengaja bunuh. Tengok Allah sediakan balasan yang macam mana untuk menjadi pengajaran. Dia kata fajazauhu jahannam, balasan kepada orang itu jika sabit kesalahan dia membunuh, Allah balas dia dengan jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal dalam neraka. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka, Allah marah kepada dia. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu azaban azima, Allah sediakan baginya azab yang amat-amat pedih, amat-amat besar. Itu dipanggil zajr. Nak haba kata, kalau itulah yang disedarkan, yang masuk dalam hati manusia, pulang modaikah dia bunuh anak yang begitu mudah, sedangkan balasan dia jahannama khalidan fiha, neraka yang kekal abadi dalamnya. Ghadiballahu, yang kedua, ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, yang ketiga, Allah laknat dia. Yang keempatnya, wa a'adda lahu azaban azima, Allah sediakan azab yang begitu hebat. Karena itulah, maka ini yang menjadi pengajaran besar kepada angkatan awal Islam dahulu. Dan kerana itulah dia berjaya, kerana tertanam dalam jiwa manusia ini ketakutan itu. Bukan takut kepada undang-undang dunia yang mungkin lepas mungkin kita boleh mengelak, tapi undang-undang Allah tidak boleh kita mengelak. Kerana itulah kita lihat banyak ayat Quran yang turun zaman awal yang boleh mengubahkan manusia daripada yang rakus melakukan kejahatan, berhenti melakukan kejahatan, yang cenderung ke arah melakukan kerja-kerja melawan hukum Allah Subhanahu wa taala, berubah, tidak berani apabila khasnya ayat-ayat tentang neraka diturunkan, dan hadis-hadis tentang neraka, tentang penghidupan lepas kita hidup balik lepas mati, penghidupan alam barzah yang telah kita ulaskan sebahagian daripadanya, dan penghidupan yang sebelum kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sampai lagi kepada peringkat masuk neraka ke syurga, di tengah-tengah jalan begitu kita akan berjumpa banyak hadis-hadis sahih, ayat Quran yang boleh diambil iktibar, memperbetulkan saluran penghidupan kita. Yang diantaranya sambungan yang dulu daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi, seorang mufassir, seorang ulama, mengatakan bahawa dalam buku At-Tazkirah, dia kata yuhsyarun nasu yaumal qiyamah bi zulmah wa tatwis sama wa tatanasaran nujum wa tazhabu syamsu wal qamar
wa yunadi munadin fayattabi' an-nas as-sauta yawma idzin. Pada qauluhu ta'ala yawma idzin yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lah. Qala ta'ala idza as-sama'un fatarat, sampailah kepada habis ayat. Satu episod daripada penghidupan selepas kita bangun daripada kubur kita pada hari permulaan kiamat ataupun pada hari awal-awal kiamat. Apa dia? Yuhsyarun nasu, kesemua manusia dari dahulu awal jadi manusia sampai ke sekarang, dan malah kesemua manusia yang ada dalam mana-mana planet. Kita tidak berada dalam planet bumi ini sahaja. So, bumi ini sudah mula orang temui dah yang macam bumi ini banyak. Yang paling bagus saya sebut hari itu, yang saya ulang balik, memang telah bertemu sekarang ini dia panggilkan twin to the earth. Ada kembar kepada bumi kita ini, macam anak kembar, bumi ada kembar. Ada bumi lain yang ditemui dah di luar sistem suria kita, macam bumi kita, cuma dia besar 2 kali, besar 3 kali daripada bumi kita ini. Dia ada tanah, dia ada laut, dia ada tasik, dia ada pokok, dia ada kehidupan. Tak apa, tapi yang penting kesemua manusia akan dikumpul ke Allah Subhanahu wa taala hari kiamat fi zulma. Kesemua dibangunkan dalam suatu suasana alam, tempat gelap gulita, tidak ada sebarang cahaya, gelap gelemat. Kenapa? Watutwas sama, langit sudah pun hancur dan digulung, lenyap. Tatanasar an-nujum, bintang-bintang kesemua yang bercahaya termasuk matahari semua dah malap, gelap. Watasabu syams, matahari entah pergi ke mana. Wal qamar, bulan semua pun tidak ada, gelap sungguh. Dan pada ketika itu wa yunadi munadin, semua orang mendengar suara, ikut aku, ikut aku. Fayattabi'un nas as-saut, semua manusia yang begitu ramai bergegas, bertolak-tolak, yang jatuh-jatuh, yang bangun-bangun, sepak tersepak, nak ikut suara itu. Itulah hari yang Quran sebut dalam Quran pada hari ini, yauma idzin yattabi'una ad-da'i la iwajalah. Itulah hari yang kesemua manusia pada hari itu nak ikut dari arah mana datang suara itu dan ke mana dia nak pergi. Inilah suatu suasana yang kalau Allah Ta'ala beri kemudahan kepada orang itu nak dengar dan pergi dengan mudah suara itu, maka mereka mudah pergi. Yang melakukan kerja-kerja yang tidak mengizinkan mereka mudah pergi, itulah yang jatuh, itulah yang tidak boleh bangun, itulah yang kena pijak, itulah yang menderita kesakitan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka pada ketika itu, Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat, sampai habis ayat. Nak menceritakan itulah hari yang sistem alam ini sudah pun hancur binasa. Tidak ada manusia yang boleh selamat pada hari itu melainkan yang Allah reda kepada mereka. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, lebih teruk daripada itu sambungan hadis,
Nabi bersabda dalam hadis yang Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, syarrun nas yaumal qiyamah ajwa' ma kanu qat. Manusia dibangunkan pada hari kiamat di saat-saat ini gelap gulita, mereka bangun dalam keadaan ajwa' ma kanu qat, laparnya lapar yang amat-amat bersangatan. Kalau orang yang tidak pernah berlapar dalam dunia dahulu, maksudnya tak pernah berpuasa, lagi-lagilah mereka merasa amat-amat lapar. Kalau orang yang pernah berlapar di dunia dahulu kerana banyak berpuasa, dia dah biasa dengan lapar macam itu, maka mereka tidak merasakan kesengsaraan lapar. Wa a'ra ma kanu qat, mereka dibangunkan dalam keadaan bertelanjang, telanjang yang tidak ada sehelai seutas pun benang, telanjang yang sungguh-sungguh telanjang. Wa ansab ma kanu qat, penatnya, letihnya, tak berdayanya pada ketika itu, amat-amat tidak berdaya. Paman at'amallah at'amah, paman at'ama lillahi at'amah. Sesiapa yang dalam dunia dahulu dia beri makan kepada orang, jamu orang, kenuri kepada orang, lillah, kerana Allah Ta'ala, at'amah, orang itu yang akan Allah beri makan dekat dia. Kalau tidak pernah di dunia dahulu dia beri makan kepada orang, tak pernah berkenuri atau bagi makan ataupun kenuri, tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lain, dia tidak akan mendapat makanan. Wa man saqa lillahi saqa, sesiapa yang pernah bagi minum kepada orang, hatta kepada hayawan,